Abang, bayang tu. Abang pernah give up jugalah. Kawan tu order macam 2 bekas je. Tapi nak kait kelapa sampai 5-6 pokok. Semua pokok kelapa ni abang test, tak ada yang sesuai. Dah lali dah akak ni. Mata ni kalau dah ni memang berair sentiasalah dengan asap. Melayu Banjar adalah pecahan daripada masyarakat Kalimantan yang bertapak di tanah Melayu dan menghiasi segenap ceruk rantaunya. Di Bagan Serai Perak, masyarakat ini mempunyai populasi besar dengan 90% suku Banjar masih menetap di sini. Walaupun kegiatan ekonomi utama tertumpu pada pertanian, mereka juga melibatkan diri dalam aktiviti yang lebih moden seperti penghasilan makanan. Suku kaum ini amat terkenal dengan pelbagai hidangan makanan tradisi, antaranya kalakatar. Ia menjadi menu istimewa masyarakat yang berasal dari Sumatera ini. Kalakatar ni dia memang sedap dan lembut, manis. Kita gunakan keseluruhan daripada isi dan air kelapa muda tersebut. Kalau daripada barat, dia rasa macam garing dan ada keanjalan sedikit. Tapi kalau menggunakan oven, dia macam dikering. Jadi keenakan dia tu kurang sikit lah. Tidak dinafikan, keunikan manisan tradisi ini turut diminati oleh pelbagai bangsa dan budaya. Kuih kalakatar ni kalau kita nak buat minuman petang, biasa sekarang ni orang ada untuk kuda-kudapan kenduri kendara. Tekstur dia sangat lembut, kita akan rasa dia punya isi kelapa dengan tepung tu dia adun sebati. Memang sedap. Memang saya syorkan pada orang yang nak rasa boleh try dekat sini. Lebih 15 tahun bertapak, bapa berusia 52 tahun ini satu-satunya peniaga yang menjual pelbagai jenis kuih tradisional kaum Banjar. Tambahnya, lokasi yang terletak di tepi jalan raya memudahkan orang ramai untuk membuat pembelian. Kalau macam hari cuti kan, orang-orang luar datang banyak kan. Orang cuti balik kampung, orang Kuala Lumpur pun semua. Jadi pelanggan lagi banyak lah. Kita buka biasa dalam pukul 2 sampai pukul 6.30 macam tu lah. Bagaikan limpahan rezeki buatnya apabila ramai pelanggan yang tidak putus-putus datang berkunjung ke gerai yang terletak di Masjid Tinggi ini. Terletak kurang 1 kilometer dari gerai tadi, terdapat sebuah perkampungan didiami pasangan suami isteri. Mereka masih mengekalkan cara penghasilan kalakatar secara tradisional yang diwarisi lebih 15 tahun lalu. Ni abah yang sini. Setiap kali menerima tempahan, Fatimah Samsuri dibantu suaminya, Ahmad Lutfi Hassan, dalam penyediaan kelapa sebagai bahan utama pencuci mulut ini. Okey. Macam pokok kelapa tu kan dia banyak tandan. Kalau yang kat bawah tu kadang-kadang memanglah tua. Jadinya kita pilihlah kiranya yang paling dekat atas sikit. Buah pun memang dah agak-agak yang sesuai besar kan. Tapi selalunya macam bila kait tu, abang kait Kak akan belah dululah. Kita memang tengok yang mana yang betul-betul sesuai sedang macam ni lah. Kalau dia tua sangat pun tak boleh juga. Sebab bila dia tua dia keras kuih tu. Kalau yang muda dia bila kita kacau, dia yang muda tu dia akan hancur. Dia akan jadi lebih rasa lagi isi kelapa tu. Dua biji kelapa diperlukan bagi menghasilkan satu loyang manisan. Sekalipun menghadapi saingan dengan pengusaha moden, selain kesukaran bagi memperoleh bahan mentah, membujur lalu melintang patah, pasangan ini terus gigih dalam mengusahakan perniagaan mereka. Nak pilih kelapa betul-betul tu memang susah jugalah.
Kadang-kadang bukan satu pokok aja Kak kait. Kadang-kadang sampai 2-3 pokok kan. Sekali tu memang abang pernah give up jugalah. Kawan tu ada macam 2 bekas je. Tapi nak kait kelapa sampai 5-6 pokok. Semua pokok kelapa ni abang test. Tak ada yang sesuai. Lepas tu kena beli rumah jiran jugalah. Selain itu, penggunaan buah kelapa yang berlendir menaikkan lagi rasa lemak pada kuih itu. Kesemua bahan ini perlu dicampurkan satu persatu dan digaul sehingga sebati. Meskipun rumit dan memakan masa untuk disiapkan, bagi mengekalkan keaslian rasa resepi warisan keluarga, Fatimah tidak membuat sebarang pembaharuan. Kak dulu memang biasa buat kan. Tapi arwah mak Kak dulu tak berniaga. Dia cuma buat untuk makan-makan keluarga. Akak selalu tengok kan arwah mak Kak buat. Tanya dia sukatan macam ni. Dia bagi tahu. Tu sekarang akak bolehlah praktikkan benda tu untuk berniaga. Dengan kesinambungan legasi ini, jelas sekali ia mampu mengimbau dan mengembalikan memori bersama ibunya. Kesemua adunan tadi akan dimasak di bawah api yang sederhana dalam masa 20 minit sehingga likat. Dengan kudrat yang sedia ada, suri rumah berusia 54 tahun ini hanya mampu menghasilkan sebanyak 10 biji kuih dalam sehari. Tempahannya melonjak tiap kali tiba bulan Ramadan apabila ia menjadi buruan umat Islam sebagai juadah berbuka puasa. Mula-mula tu akak berniaga tak banyak. Cuma macam kawan-kawan abang sekolah. Masa tu mula-mula sekali tu kiranya ada jamuan. Akak sajalah buatkan untuk diorang. Start daripada tu diorang selalu tempah. Memang diorang ambil order kan. Kebanyakannya tu macam selalu orang ambil order bulan puasa lah. Masa akan datang ni, diorang mesti nak cepat kan benda tu. Siapa yang nak buat kerja lambat, nak cara hidupkan sabut. Benda tu semua cabaran tau. Tu bang, bayang tu. Meskipun perkembangan semasa menyaksikan penyediaan kalakatar dibakar dalam ketuhar, ibu kepada 4 cahaya mata ini tetap mengekalkan kaedah tradisionalnya. Permintaan yang semakin tinggi saban hari bukanlah tiket baginya untuk beralih ke teknik penghasilan moden. Bagi memastikan kuih dimasak dengan sempurna, bara api yang terhasil daripada sabut kelapa perlu diletakkan di atas dan di bawah. Kaedah memasak menggunakan dapur kayu yang mengambil masa hampir 30 minit menjadikan ia sukar. Mereka perlu mempunyai kemahiran mengawal api agar tidak hangus. Setiap hari bagaikan pertarungan buatnya apabila perlu bertahan dengan asap daripada sabut kelapa. Walau bagaimanapun, keinginan pelanggan tetap diutamakan. Api ni yang satu masalah. Dia kalau api tu padam ke sabut tu, tak bolehlah nanti akak akan buka, lagi akak pusing, tengok belah mana yang tak masak lagi.
belah mana yang dah masak kan. Bila yang dah masak tu akan kurangkanlah api sebelah tu. Yang mana yang kurang api tu akan letak situlah. Sabut tu dia basah-basah sikit, dia akan lambat nyala. Kalau dah sabut tu kering elok, dia cepatlah jadi bara. Memandangkan setiap sesi pembakaran hanya memuatkan 2 buah loyang, dia mengakui tidak menang tangan saat menerima permintaan tinggi. Dah lali dah akak ni. Mata ni kalau dah ni memang berair sentiasalah dengan asap. Itulah rumah pun berbau asap. Penuh asap satu rumah kan. Okey, dah masak hidup. Tu. Nampak? Okey. Okey. Walaupun raut wajahnya tampak tenang, Fatimah meluahkan kegusarannya memikirkan tiada lagi penyambung tradisi ini. Dia saya kelapa dia. Kelapa dia kalau kuih ni lagi banyak kelapa lagi sedap. Selalu macam customer dia orang akan request lah kalau nak banyak kelapa dia orang cakap nak special. Akak risau juga sebenarnya. Masa akan datang ni budak-budak sekarang dia orang tak akan guna sabut. Diorang mesti nak cepat kan benda tu. Siapa yang nak buat kerja lambat, nak cara hidupkan sabut. Benda tu semua cabaran tau. Kekayaan isi kelapa ditambah pula apabila dihidang ketika masih panas menambahkan lagi keenakannya untuk dinikmati sebagai juadah minum petang. Pertama kali sebenarnya saya merasa kuih Kalakata ini tekstur dia sangat lembut dan saya boleh rasakan aroma asap pada kuih ini kesan daripada pembakaran menggunakan sabut tadi. Bercirikan peradaban masyarakat Banjar, masjid lama yang dikenali sebagai Masjid Lawas menjadi mercu tanda bagi pekan kecil ini. Meskipun lebih seabad dibina, struktur pembinaannya masih kukuh dan seringkali dibanjiri para jemaah. Di samping pelbagai aktiviti Islamik, sejajar dengan fungsinya, ia adalah titik pertemuan penduduk sekitar bagi menunaikan solat secara berjemaah tak kala laungan azan bergema. Sementara itu, wakil-wakil daripada Bubuhan Banjar Perak, Cawangan Pertubuhan Banjar Malaysia di Krian bersama-sama menyediakan manisan untuk semua jemaah yang hadir. Pelbagai menu menarik menjadi hidangan, termasuk kuih Kalakatar yang ditempah daripada Fatimah. Menjadi tradisi masyarakat Banjar menggunakan istilah pundut yang bermakna bungkus apabila menghadiri sebarang majlis. Juadah yang tersedia akan dibungkus dan diikat kemas menggunakan kain jarang. Sebaik usai majlis, tiba masanya para jemaah menjamu makanan yang dihidang. Peluang ini digunakan juga bagi mengeratkan hubungan sesama mereka. Tu bayang tu. Proses pembuatan Kalakatar dengan kaedah tradisional sememangnya bergantung kepada tahap kesabaran seseorang individu. Saya berharap sangat tradisi wadai Kalakatar ni akan terus berpanjangan, jangan pupus kat sini saja. Adalah nanti penyambung warisan yang akan mengulah wadai Kalakatar ni, insya-Allah. Meskipun tidak dilahirkan dalam keluarga yang sebati dengan selok-belok perniagaan, Fatimah cekal dalam memartabatkan hidangan tradisi ini bagi memastikan ia tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas.